Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uqlik wal khatimi lima sabak wa nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pengacara majlis yang berhormat Tan Sri Tok Guru Haji Hadi Awang, Timbalan Pengurusi Perikatan Nasional yang juga Presiden PAS, yang berhormat Tan Sri Rais Yatim yang di-Petua Dewan Negara, yang berbahagia Datuk Faizal Azumo, Pengurusi Perikatan Nasional Negeri Sembilan, yang berbahagia Tan Sri Anwar Musa. Saya mengambil kesempatan mengalu-alukan penyertaan beliau di dalam PAS dan juga Perikatan Nasional. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Ahli-ahli yang berhormat di peringkat Parlimen dan Dewan Undangan Negeri, pimpinan-pimpinan Perikatan Nasional, yang berbahagia yang berhormat Datuk Azmin Ali, Ketua Penerangan Perikatan Nasional, Pengurusi Gerakan Negeri Sembilan, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Apa khabar semua? Saya harap ucapan akhir ini tidak menyebabkan saudara semua jatuh tidur lebih awal. Boleh tunggu sikit? Alhamdulillah, saya panjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat bersama-sama dengan saudara-saudari dalam satu perhimpunan yang begini besar yang dianjurkan oleh Perikatan Nasional, khususnya di peringkat Negeri Sembilan ini. Terima kasih saya ucapkan pada Datuk Faizal ataupun Peja dan rakan-rakan pimpinan Perikatan Nasional Negeri Sembilan yang telah pun mengambil daya usaha untuk mengaturkan satu program yang amat penting ini untuk membolehkan rakyat Negeri Sembilan mengikuti perkembangan yang berlaku di tanah air kita, baik dia menyentuh soal ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. Sebelum saya berucap tadi, saudara-saudari telah pun mendengar ucapan pemimpin-pemimpin yang lebih awal tentang apa yang sedang pun kita hadapi di negara kita pada waktu ini di bawah kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa dia? Oh, Madanon. Sebenarnya saudara saya sekalian, walaupun kita berhimpun di sini sebagai rakyat Malaysia di Negeri Sembilan, kita sebenarnya berada dalam satu situasi yang amat sukar. Boleh juga dikatakan suatu krisis yang sedang pun dihadapi oleh negara kita. Sama ada kita sedar ataupun kita tidak sedar. Kerana sebenarnya dalam tempoh beberapa tahun sebelum ini kita berdepan dengan satu krisis yang melanda negara untuk tempoh yang agak panjang, iaitu
pandemik COVID-19. Kebetulan waktu itu saya memimpin negara sebagai Perdana Menteri. Dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala saya berdepan daripada tarikh mula saya mengangkat sumpah 1 bulan Mac 2020. COVID melanda negara kita. Satu situasi yang tak pernah dihadapi bukan saja oleh negara Malaysia tetapi seantero dunia. Bagaimana nak menguruskan soal krisis kesihatan yang luar biasa? COVID-19 yang tidak diketahui oleh bukan saja kita rakyat biasa tetapi pakar-pakar perubatan dan kesihatan seluruh dunia. Tapi apapun saya tidak nak menceritakan panjang sangat tentang hal itu, kata kita semua terlibat secara langsung. Tidak ada seorang pun yang saya fikir ada di sini dan di mana-mana terkecuali. Siapa di sini yang tidak dapat suntikan COVID-19? Angkat tangan. Semuanya. Jadi bermakna saudara berhutang dengan Kerajaan Perikatan Nasional kena bagi sokong 100% dalam pilihan raya yang akan kita hadapi tidak berapa lama lagi. Saya menyentuh soal itu bukan kerana apa. Kerana itu adalah satu ujian bagaimana kerajaan yang dipilih ataupun tidak dipilih tetapi diangkat untuk menjadi kerajaan di waktu itu memikul suatu amanah dan tanggungjawab yang mesti dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bukan saja kita berhadapan dengan masalah krisis kesihatan, kita berhadapan dengan krisis ekonomi yang amat teruk sekali. Ramai yang tidak dapat bekerja. Ramai peniaga terpaksa berhenti daripada menjalankan perniagaan mereka. Pak Cik Saleh, Mak Cik Kiah, ada tak kat sini nama Mak Cik Kiah? Saya cuma ulang ini untuk nostalgia, memperingatkan kita dalam tempoh yang tidak berapa lama dahulu. Dan itu telah membawa kesan yang cukup besar kepada ekonomi negara kita. Ramai yang tidak punya pendapatan, malahan dengan sebab mereka tidak boleh bekerja terpaksa tinggal di rumah. Jangan pergi ke mana-mana, stay at home. Ingat lagi? Masih ingat orang di Sembilan ni. Bukan kerana apa, ialah kerana situasi dan keadaan luar biasa. Tetapi Alhamdulillah, dengan doa dan berkat usaha kita sendiri, dengan kepimpinan kerajaan yang waktu itu saya terajui, bekerja sama-sama rapat dengan jemaah menteri, dengan wakil-wakil rakyat, dengan pemimpin masyarakat di semua peringkat di seluruh negara. Maka isu yang agak besar dan berat itu telah pun dapat kita tangani secara yang agak baik sekali. Sebab itu rating Malaysia dalam pengurusan COVID-19 adalah yang antara yang terbaik di seluruh dunia. Ini bukan angkat masuk bakul angkat sendiri. Tapi ini hakikat kenyataan yang juga disahkan oleh World Health Organization. Tindakan-tindakan yang kita ambil walaupun menyukarkan waktu itu berkesan untuk menyelamatkan jutaan nyawa rakyat Malaysia. Dan digabungkan sekali dengan tindakan yang kita ambil yang agak tak pernah berlaku dalam sejarah negara. Mengeluarkan 8 pakej ransangan untuk membangun dan membina semula ekonomi kita yang hampir-hampir runtuh pada ketika itu. Ya, kita terpaksa dengan PKP nak buat macam mana? Kalau kita biarkan, maka kemungkinan sebahagian besar daripada rakyat kita akan terkesan dengan masalah COVID, meninggal dunia dan sebagainya. Kita tidak ada pilihan. Walaupun Anwar Ibrahim bagi saya label saya, dia kata saya ni bapa PKP. Yang ni depan saudara ni. Sebenarnya kalau kita meneliti balik pada soal apa yang telah pun kita lakukan, kalau tindakan-tindakan yang kita ambil itu
tidak kita laksanakan di waktu yang agak genting dan kritikal. Saya tidak boleh nak mengandaikan bagaimanalah situasi negara kita pada waktu itu dan impak dan kesan yang dihadapi oleh negara pada waktu sekarang ini. Mungkin lebih teruk daripada itu. Kita keluarkan 830 bilion nilaian pakej ransangan. Datuk Seri Anwar Ibrahim bila jadi Perdana Menteri awal-awal kata, saya dah ambil duit masuk poket saya ataupun pihak PN waktu itu 600 bilion. Satu pembohongan pertama yang telah disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita tak ambil tindakan saman pun. Tetapi yang saya nak ceritakan di sini ialah bukan soal yang sudah pun berlalu itu. Tapi nasib baik dengan tindakan tegas. Kami dalam jemaah menteri, Datuk Azmin ada di sini. Siapa lagi ada di sini? Datuk Taki ada di sini. Datuk Peja di sini. Biar ramai. Bermesyuarat hampir tiap-tiap hari dan malam. Apa sebab? Karena kita berada dalam keadaan krisis. Dan sebab itulah kita mengambil satu langkah yang agak luar biasa. Alhamdulillah lepas tempoh hampir lebih 2 tahun, kita keluar daripada situasi yang dikatakan keadaan pandemik COVID dan hampir-hampir sudah pun pulih pada hari ini. Yang saya nak sebutkan sekarang ini saudara ialah selepas COVID itu berlalu, kesan kepada rakyat jelata masih tidak hilang lagi. Waktu dahulu kita mempunyai sejumlah hampir dia kata 40% pada jumlah penduduk dalam negara kita tergolong dalam golongan B40. Sebab tu dipanggil 40% tu B40. Siapa dia B40? Siapa dia? Mereka yang ditafsirkan mendapat pendapatan kurang daripada RM2,300 kalau tak silap saya. Itu ambang yang ditetapkan oleh Economic Planning Unit kalau tak silap saya. Dan sebahagian besar itu adalah orang-orang Melayu kita, termasuk orang di Negeri Sembilan ni, berada dalam keadaan yang miskin. Tetapi kesan daripada masalah COVID yang kita hadapi, jumlah peratusan kemiskinan sudah bertambah. Minta maaflah, jangan salahkan saya. Dan ikut kiraan satu badan bebas membuat kajian yang dinamakan Mindshare, membentangkan satu laporan kepada saya bahawa dalam tinjauan yang sudah mereka lakukan, peratusan orang yang miskin sudah meningkat dan bertambah kepada hampir 61%. Saya nak tanya lagi, daripada 61% itu, siapakah kumpulan ataupun kaum yang terbanyak sekali? Jawab, siapa? Orang Melayu. Maknanya kelompok orang Melayu yang sudah jatuh miskin, tidak mempunyai pendapatan, tak ada kerja, tak cukup makanan, tak dapat menyara keluarga, tak boleh bantu anak masuk universiti, tak boleh membiayai kos-kos hidup yang lain. Semakin hari semakin meningkat dan bertambah. Mereka yang duduk dalam kategori M40, M itu medium, pertengahan. Dulunya 40%. Sekarang yang 40 dah tinggal hanya hampir 18% saja. Mana pergi yang baki? Sudah jatuh kepada kumpulan B61. Faham tak? Saya cakap ni bukan telur Negeri Sembilan. Cakap bahasa Johor. Standard, bahasa standard. Jadi persoalan yang saya nak sebutkan sini, situasi selepas COVID dan lepas saja diambil alih oleh pentadbiran kerajaan Datuk Ismail Sabri, selepas PRU yang lepas terbentuk kerajaan yang disebutkan Kerajaan Madanon ini. Nak kata kerajaan perpaduan, kata orang Kelantan, pun tak tentu lagi. Ada perpaduan ke? Kami ini dalam parlimen, ni ada parlimen ramai kat sini. Sebahagian dah balik tadi. Duduk di sebelah sini pembangkang, tengok di sebelah sana,
tak nampak kemesraan. Tak ada rasa seronok bersama-sama, tak ada rasa riang-riang. Pasal hak di situ kata orang Kelantan pun ada Pakatan Harapan, ada DAP, ada Amanah, ada pula UMNO mencelah kat situ juga. Macam mana dia agak pergi masuk kat situ? Itu cerita panjang lain. Jadi disebabkan masalah begini, sekarang ni kita berada di sini. Dalam satu pentadbiran kerajaan, waktu saya mereka kata kerajaan gagal. Saya nak tanya tuan-tuan hari ini, kerajaan hari ini berjaya ataupun gagal? Sekali lagi, berjaya ke gagal? Sekali lagi, berjaya ke gagal? Saya tak kata, tuan-tuan kata. Apa ukurannya? Kalau dia berjaya, bermakna hidup kita lagi senang. Siapa di sini hidup senang? Angkat tangkat. Tak ada seorang pun. Teruk juga Negeri Sembilan ni. Pasal Negeri Sembilan pun ditadbirkan oleh sebahagian daripada Pakatan Harapan ataupun Kerajaan Madanon tu. Keadaannya tidak bertambah baik. Tadi Datuk Taki dah ceritakan, dah 6 bulan dah. 6 bulan ni satu tempoh yang panjang. Biasanya bila sebuah kerajaan terbentuk, kita biasa tetapkan 100 hari yang pertama. The first 100 days. Siapa pun di mana negara pun biasa dibagikan satu tempoh. Nak tengok sama dalam tempoh 100 hari yang pertama tu ada petanda-petanda tak bahawa kerajaan itu sudah mula mengambil satu tindakan yang dirasakan melegakan dan juga yang memberikan harapan kepada pengundi yang telah menyokongnya. Tapi apa jadi selepas 100 hari di bawah kerajaan perpaduan? Apa tuan-tuan dapat? Relax. Tak dapat apa pun. Saya sebutkan begitu kerana di waktu kita dulu dalam keadaan krisis juga. Masalah kesulitan memang ada, kerajaan menghadapi masalah keuangan. Tetapi kerana masalah itu melibatkan kehidupan dan nyawa rakyat, kita mau tak mau terpaksa mengambil satu langkah yang agak berani. Bawa usul dan juga bentangkan rang undang-undang untuk menguruskan masalah COVID. Belanja lebih daripada 530 bilion. Sebahagian daripada itu ialah hampir 90 bilion yang dikeluarkan oleh kerajaan dalam bentuk suntikan wang ataupun fiskal. Yang lain itu dalam bentuk bantuan-bantuan oleh pihak institusi keuangan seperti perbankan. Bila kita adakan moratorium atau pengeluaran wang daripada KWSP. Siapa sini nak minta duit dikeluarkan daripada KWSP, angkat tangan? Ada dah. Semua kita buat kerana kita ambil kira masalah rakyat. Ini kepentingan yang harus diberikan perhatian. Dahlah lepas 100 hari, sekarang sudah lebih 6 bulan. Jadi apa hal? Tak ada satu berita yang mengembirakan. Saya tak payah nak cerita secara terperinci, Datuk Azmin dah sebut soal masalah kos sara hidup. Kami dalam Perikatan Nasional membuat satu kajian. Bila saya bercakap ini bukan lidah saya ini cakap pandai-pandai saja. Saya bercakap berdasarkan kepada fakta dan kajian-kajian. Dan antara perkara yang paling utama sekali, bila mana kita turun ke bawah bertemu dengan rakyat jelata tanya apa masalah? Nombor 1, yang pertama menjadi isu dan masalah mereka ialah kos sara hidup. Betul tak? Apa makna kos sara hidup? Kos harga bahan-bahan, baik makanan, bukan makanan, ataupun perkhidmatan dan sebagainya sudah naik. Di Negeri Sembilan ni naik tidak? Ini banyak suri rumah. Sini dia lebih tahu. Yang lelaki tahu sikit tapi suri rumah lebih tahu. Nak tahu tanya dia. Berapa harga gula, berapa harga susu, berapa harga telur, berapa harga 1 kilo ayam, daging, tetel, apa semua sekali lah. Mereka akan beritahu kita. Tak ada satu pun petanda yang menunjukkan harga itu semakin turun.
Dan saya bersetuju bahawa soal-soal sebegini ditetapkan oleh keadaan pasaran. Dalam ekonomi dikatakan ada penawaran, supply, ada permintaan, demand. Betul? Tetapi di situ ada satu perkara yang tak disebut, peranan kerajaan. Apa peranan dan tanggungjawab kerajaan untuk menentukan, sebagai contoh, menstabilkan harga supaya harga tidak meningkat naik? Kalau ditetapkan oleh sebab penawaran dan permintaan, apakah disebabkan tidak ada supply, macam isu telur contohnya, yang menyebabkan dengan sebab itu orang tak ada bekalan telur, ataupun dengan sebab harga telur di pasaran melambung tinggi? Apakah cara penyelesaian tadi ialah tunjukkan dengan cara pengimportan ataupun ada cara-cara yang lain? Itu satu contoh saja. Bukan saja soal telur, sayur, ikan, apa semua sekali, saya tahu. Jadi ini satu daripada banyak isu dan perkara yang sehingga hari ini tidak melihat ketegasan. Katalah waktu saya dulu bukan kenapa. Rakyat menunggu bila mana, dia panggil saya abah, walaupun saya, yalah tak apalah panggil abah pada tua ya. Menunggu tentang apa pernyataan yang kerajaan nak buat di waktu Covid, betul tak? Ada yang beritahu saya dia rindukan macam itu. Tak apalah, rindu-rindulah. Untuk menjelaskan situasi semasa dan apa langkah, tindakan, apa pemberian, apa bantuan yang kerajaan boleh buat untuk menangani masalah keluarga supaya ada makanan di atas meja. There must be food on the table. Ini penting. Kalau kita ada keluarga dengan jumlah anak 4-5 orang, itu kalau satu buah rumah. Kalau banyak rumah, lagi banyak lagi. Apakah kita dapat pasti bahawa mereka ini mempunyai cukup makanan untuk keluarga mereka setiap hari? Kerana saya adalah datang daripada keluarga miskin juga. Saya daripada Muar, Kampung Bakri. Pak saya cuma hanja agama di masjid dan di surau-surau, tak banyak pendapatan. Saya tahu tentang masalah kemiskinan, masalah kesulitan, tapi ini tidak dapat kita lihat sebagai satu perancangan yang jelas dan tegas. Waktu kita berada dalam kajian, kita bentuk National Economic Action Council. Dato' Azmin pun jadi ahli. Jawatan kuasa tindakan ekonomi yang bersidang tiap-tiap minggu, meneliti apa isu dan masalah dan apa penyelesaiannya. Lepas itu kita umumkan dan ambil tindakan segera dan pastikan kementerian, agensi, menteri, timbalan menteri, pegawai KSU bertanggungjawab untuk melaksanakan. Ini saya laksanakan kerana ada pengalaman hampir lebih kurang 50 tahun, saudara, baik dalam kerajaan ataupun dalam politik, lebih daripada tempoh masa itu untuk menguruskan masalah negara. Saya faham tentang itu. Tapi tengok apa yang kerajaan perpaduan buat pada hari ini. Tak pernah kita dengar pun. Apa langkah-langkah jangka pendek, jangka sederhana, jangka panjang nak dibuat untuk nak memulihkan ekonomi negara kita. Saya sebutkan kita berada dalam krisis kerana ekonomi kita belum pulih. Dan kalau kerajaan pada hari ini kekal sebegitu dengan tidak ada satu langkah tegas, perancangannya jelas, apa yang akan dibuat dalam tempoh sebulan, 2, 3 sampai hujung tahun dan tahun depan, saya rasa takut, bukan bimbang. Kalau keadaan negara kita akan terus merosot dan kehidupan rakyat kita akan terus menderita. Sebab tu tak boleh tahan lama. Saya sebenarnya pergi ke mana-mana tempat, ramai jumpa saya lah, bukan saja di Salam Abah sebagainya. Mereka kata apa? Bila lagi Tan Sri? Bila lagi? Saya tanya apa dia? Yalah bila lagi nak ambil alih kerajaan ni? Betul tak? Pasal apa? Tak tahan. Kerja tak ada, pendapatan tak ada, barang mahal, anak saya nak pergi sekolah susah, nak pergi masuk universiti tak ada duit nak bayar. Pendaftaran dan pelbagai-bagai isu dan masalah. Saya dengar itu. Saya kata senang aja, beritahu wakil rakyat awak lah. Adu pada mereka. Boleh tahan lama macam ni tidak? Kalau tak tahan lama, kok apa duduk kat situ? Faham tak? Faham?
Yang itu kena cerita lain sikit. Itu kena cerita lain. Jadi ini persoalan. Saya boleh sebutkan banyak-banyak isu lain. Tapi bagi saya yang paling utama, bila mana nak ada PRN di 6 buah negeri yang menjadi sebahagian penting daripada negara kita, ini hari penentu. Penentu supaya rakyat boleh memberikan isyarat yang jelas. Walaupun dia bukan PRU, PRU sudah berlalu. PRU mungkin lagi 4 tahun akan datang, akan tiba, dan insyaAllah di PRU yang ke-16, Perikatan Nasional kembali semula ke Putrajaya. Tak begitu. Sementara belum sampai ke situ, kita berhadapan PRN. Negeri Sembilan salah satu daripadanya, yang ditadbir urus oleh Pakatan Harapan. Ada UMNO ke dalamnya? Tak ada. Oh, tak ada UMNO. DAP dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu kita nak menunjukkan ini satu ketika yang penting, rakyat nak memberi isyarat yang jelas. Kalau tidak ada tindakan-tindakan tegas dan segera diambil untuk menyelesaikan masalah kita semua di seluruh negara, terutamanya kumpulan-kumpulan orang-orang Melayu dan bukan Melayu yang miskin, yang susah, bagi syarat jangan pangkah langsung pada pihak PHBN ini. Boleh tak? Nak pangkah siapa? Perikatan Nasional. Saya tubuhkan Perikatan Nasional. Dan saya tahu kalau hanya setakat menubuhkan bersatu, yang saya pun tubuh selepas saya ditenang keluar oleh bosku. Waktu saya jadi timbalan Presiden, Dato' Seri Anwar pun ada, lama dalam UMNO, Majlis Tertinggi. Dia fikir kita dah mati kat situ. Kita tubuhkan bersatu sebagai satu parti yang kita fikir boleh membantu untuk membela nasib orang-orang Melayu, Islam dan juga bukan Islam dalam negara kita. Tetapi saya juga berpendapat kalau hanya bersatu bersendirian, bolehlah agak berjaya sedikit. Sebab itu penting ditubuhkan satu gabungan parti-parti yang akhirnya terbentuk Perikatan Nasional, dan alhamdulillah PAS agak sehaluan pemikiran. Maka saya bersama Tok Guru Hadi kata, let's get together, bentuk Perikatan Nasional bersama dengan gerakan, menunjukkan pada rakyat sekarang ni rakyat ada pilihan yang terbaik dan lebih baik daripada kerajaan yang sudah lama ada di negara kita ini. Dia orang kata sekarang ni sudah ada gelombang hijau. Yang gunakan istilah gelombang hijau tu Tan Sri. Siapa dia? Lim Kit Siang. Saya tak nak mempersendakan soal tu. Tak apalah, walaupun ramai komen dan macam-macam lagi. Dia kata gelombang hijau lepas PRU yang ke-15 ni. Kerana seolah ada satu kemarahan PAS. Daripada utara ke selatan, dia terhenti kat sini sekejap ya. Lepas ni akan turun sampai ke sepadan dengan Singapura di Johor. InsyaAllah akan berlaku agaknya. Tetapi kenyataan itu dibuat bukan niat baik. Ia ada gelombang, tapi bukan gelombang hijau yang dimaksudkan oleh Lim Kit Siang Tan Sri itu. Gelombang ialah gelombang rakyat yang mahukan perubahan dan pembaharuan. Selepas PRU yang ke-15, sekarang ni dalam PRN di 6 buah negeri. Biar kita ajar dia betul-betul. Ini disebutkan tadi siapa? Sebagai satu referendum. Walaupun dia bukan pungutan suara, dia berdasarkan pada peti undi. Tapi peti undi ini akan juga memberi keputusan yang boleh menggegarkan Putrajaya. Kerana dia tahu bahawa rakyat sudah marah. Rakyat tak boleh tahan hidup sebegini, dhaif dan seksa. Tak ada satu idea. Banyak sebab formula, tapi tak ada apa-apa. Bercakap selalu tapi lepas tu tak laksanakan. Bohong 1000 kali bohong, tuan-tuan. Saya pun dah lama hidup, 76 tahun, masih muda lagi. Tapi saya tak pernah tengok keadaan sebuah kerajaan di mana ramai pemimpin cakap tapi tak serupa bikin. Betul tak? Kalau istilah Tok Guru apa dinamakan, saya tak nak sebut. Cakap tak serupa bikin.
Bila bercakap, bohong. Banyak kali. Kita dah nunggu-nunggu, tak ada. Wah, dia kata masa kita tengok video banyak-banyak sebelum pilihan raya ni. Ya, tuan-tuan tahu kenapa harga minyak tak turun? Pasal saya bukan Perdana Menteri. Coba besok kita menang, kata orang Kelantan. Menang sebagai sebuah kerajaan. Besok saya jadi Perdana Menteri. Besok minyak turun. 6 bulan tunggu. 1 sen pun tak turun. Saya juga sebagai pengurusi Perikatan Nasional berjanji. Macam kalau boleh tengok balik manifesto Perikatan Nasional yang kita telah lancarkan dulu waktu kempen. Semua kita janji. Kalau hari tak silap terbentuk sebuah kerajaan Perikatan Nasional, segala apa yang kita janji, yang kita tahu boleh kita laksana, akan kita tunaikan. Tapi malang. 1000 kali malang. Apa nak buat? Kita ada 115 kursi hari itu. Entah macam mana tak jadi Perdana Menteri, tak bentuk kerajaan. Tak apalah. Itu segalanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terima saja, reda. So what is important now? Apa yang penting sekarang? Ini PRN. Apa orang Negeri Sembilan ataupun Negeri Sembilan ni nak buat? Pertama disebut oleh Tok Guru tadi, keluar beramai-ramai mengundi. Saya nak serukan semua orang, dan khususnya orang Melayu, mesti satu-satunya keluar mengundi. Boleh tak? Dia ada sebab musababnya, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kata nak berjaya, dan semua kursi-kursi Dewan Negeri kita tanding ini, yang kata majoriti Melayu 60, 70, 80% ikut kiraan kasar lah kata orang, tu dah menang dah. Saya tak boleh kata gitu. Tapi ada sebahagian kursi di Negeri Sembilan itu tak sebegitu. Dia ada entah 5%, 50% Melayu, Cina dan sebagainya. Kursi-kursi yang sebegini ini, kalau sekiranya pengundi Melayu, terutamanya, saya tak kata kena orang bukan Melayu jangan keluar mengundi, terutamanya pengundi Melayu keluar beramai-ramai, 100%. Di tiap-tiap pusat daerah mengundi yang ada pengundi Melayu keluar, nanti tuan-tuan tengok keputusan macam mana. Seronok kita. Semua kursi kita akan sapu bersih. Dan insya-Allah boleh dengan mudah bentuk kerajaan di peringkat Negeri Sembilan ini. Tadi Tok Guru jelaskan, it's important, penting. Kita nak mengingatkan bahawa Melayu terutamanya, dan juga bukan Melayu, tanggungjawab ini mesti dilaksanakan dengan sebaik-baiknya supaya kita dapat menyatakan perasaan kita tentang isu yang kita hadapi dan apa yang kita mahu dilihat berlaku dalam kerajaan di peringkat negeri yang kita hadapi hari ini. Banyak masalah negara, tuan-tuan. Saya tak payah nak sentuh. Saya sentuh ekonomi satu-satunya. Kalau kerajaan Madanon ini fikir dia nak bantu rakyat, itu ditumpukan dulu. Tak payah pergi melawat seluruh dunia pun tak payah. Waktu zaman saya pun tak melawat pasal ada COVID. Macam mana? Ini tiap-tiap seminggu dia keluar, minggu dia keluar, dia keluar. Semalam saya baca berita, tuan. Saya nak sebut juga di sini pasal rasa tak sedap. Waktu Presiden Indonesia datang ke sini, Jokowi bertemu dengan Datuk Seri Anwar, antara keputusan dan yang telah pun dimeterikan ialah soal sempadan maritim antara Malaysia dan Indonesia. Saya faham waktu saya jadi Perdana Menteri, ini adalah antara isu-isu yang masih lagi tak selesai. Ronding dengan ronding, bersetuju sedikit, tak bersetuju sedikit, sampai hari ini tak selesai. Pasal banyak perkara yang agak sensitif. Dan dia berkaitan dengan sempadan-sempadan. Antara yang berkaitan dengan sempadan adalah sempadan Johor dan negeri Sabah. Saya tak payah nak tunjukkan geografinya, kalau saudara tahu boleh rujuklah pada peta-peta yang ada. Saya tak tahulah sama ada waktu mana dinasihatkan oleh pakar-pakar maritim Malaysia. Beritahu Perdana Menteri, don't sign. Jangan tanda tangani. Tapi dia sign juga, tuan-tuan. Saya ni sebagai Perdana Menteri dulu, kalaulah saya kata saya nak ikut apa kehendak saya buatlah. Tapi dalam perkara-perkara yang menyebut soal dengan isu yang berkaitan dengan sovereignty, sempadan antara bangsa dengan negara-negara lain, tak boleh buat putusan dengan mudah.
berkompromi sehingga kita menyebabkan kawasan-kawasan kita dah diambil alih oleh orang lain. Saya tak menuduh Perdana Menteri ini. Saya nak minta dia beri penjelasan ataupun beri kenyataan dan keterangan kepada rakyat. Saya terbuka dan tak payah diselindungkan. Apa yang dia telah meterai dan perjanjian itu. Kerana ada laporan yang beritahu pakar-pakar maritim nasihat Perdana Menteri jangan sign. Kalau dia nasihat jangan sign, ada perkara-perkara tertentu saya dah dapat tadi sebahagian pada konten apa perjanjian atau isu-isu masalah sempadan antara kita dengan Indonesia ialah negara sahabat kita. Tapi yang berkaitan dengan kedaulatan dan sovereignty tak boleh kompromi. Jangan mudah-mudah nak bagi walau seinci pun. Betul tak? Saya tak tuduh. Saya nak minta Perdana Menteri jelaskan. Betul ke begitu? Sign saja dengan tidak ambil kira pandangan pakar. Kita ni walaupun Perdana Menteri, kita tak pakar. Pakar sikit tapi banyak hal-hal tertentu macam soal-soal technicality, soal boundary, soal yang berkaitan dengan apa dia panggil law of the sea, UNCLOS antarabangsa. Dia ada kaitan dengan undang-undang dunia. Jadi kita mesti pandu kepada penasihat yang menjadi pakar antarabangsa, pakar yang tahu tentang soal sempadan. Saya tak dapat tuduhan. Tapi kalau dia berani, dia beritahu. Modin jangan nak tuduh aku, dia kata. Nanti aku saman kau. Saya tak kata itu kan. Dengar tak? Saya nak minta dia pergi penerangan. Ahli-ahli parlimen ada, mungkin YB Arau ada lagi. Lagi ada dekat sini. Boleh bangkitkan di parlimen. Tanya dan jelaskan. Nothing to hide. Itu satu sajalah. Saya tak nak sebut. Dulu dia ada sebut balik pada negeri China. Dia kata jumpa dengan Xi Jinping. Kita sedia berunding tentang soal isu-isu yang menjadi masalah perairan Malaysia dengan negara China. Tak betul. Kita bila dah wilayah kita ni, macam Negeri Sembilan ni, jangan kacau. Kalau Selangor nak ambil sebahagian tanah kita, macam-macam boleh berlaku. Kan? Itu kita di sini. Tapi di peringkat antarabangsa dan sepadan antarabangsa dengan negara-negara yang lain, walaupun jiran dan sahabat, kita mesti pertahankan hak dan kedaulatan kita sendiri. Dekat jam dah dekat hampir pukul 12. Biasa waktu kempen ditahan, tapi ini bukan waktu pilihan raya kan. Tapi tak apalah, saya cuma nak jelaskan situ tentang masalah kita ini. Jadi sebab itu penting pertama bila sampai katanya Dewan Negeri Sembilan ni akan dibubarkan, saya tak tahu bila. Bulan ni kah? Bila? Dah isytihar pun 30, bukan saya. 30 hari bulan, maka terbubarlah Dewan Undangan Negeri Sembilan. Bermakna bila terbubar, dah tak ada kerajaan. Kalau ada pun kerajaan tu kerajaan sementara, caretaker. Pasal hak dan kuasa tu dah dibalikkan semula kepada kita orang Negeri Sembilan yang ada hak untuk mengundi. Jadi kita kena gunakan tu. Pastikan setiap pengundi-pengundi yang ada di kawasan kita keluar beramai-ramai untuk mengundi supaya kita dapat menentukan masa depan kita yang lebih baik. Ya, mungkin kita nak tunggu perubahan kerajaan di peringkat persekutuan itu mengambil masa. Kita tunjukkan dulu perubahan kerajaan yang ada di Negeri Sembilan ini. Boleh tidak? Saya fikir boleh. Data-data yang menunjukkan ada kecenderungan. Apalagi gabungan kerjasama dalam Perikatan Nasional, PAS, Bersatu dan juga gerakan bersama dengan badan-badan bukan kerajaan. Tadi datang ke depan saya serah memorandum pernyataan sokongan pada Perikatan Nasional. Terima kasih pada mereka dan saya harap ramai lagi akan ke depan untuk memberikan sokongan pada kita. Dan bagi jentera yang ada di sini, saya berharap saudara-saudara semua bekerja keras. Tak tidur pun tak apalah untuk tempoh 2 bulan ni. Saya fikir ini penting untuk menentukan kejayaan kita. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada semua pihak yang ada di sini. Syukur kerana sambutan yang agak luar biasa dan doa kita mudah-mudahan kita akan mencapai kejayaan dalam PAN kita yang akan datang ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perikatan! Perikatan! Nasional! Perikatan! Nasional! Takbir! Allahu Akbar! Terima kasih. Tuan.